Halo dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Apa kabar kamu semua? Cikgu harap kamu semua sehat. Pada hari ini kamu akan belajar tentang jisim dan inersia. Ini adalah standard pembelajaran yang perlu kamu capai pada akhir pembelajaran. Pada akhir pembelajaran sepatutnya pelajar boleh menerangkan jisim, menerangkan dengan contoh maksud inersia, menjalankan eksperimen untuk mengkaji hubungan antara jisim dan inersia, dan berkomunikasi tentang kesan inersia dalam kehidupan harian. Apakah itu jisim? Jisim ialah kuantiti jirim yang terkandung di dalam suatu objek dan unit SI bagi jisim ialah kilogram. Nilai jisim bagi sesuatu objek itu tetap jika dengan syarat kuantiti jirim di dalam objek itu tidak berubah. Okey, untuk pengetahuan semua pelajar, jisim sesuatu objek itu tidak berubah. Okey, tidak berubah walau di mana objek itu berada. Okey. Ini disebabkan oleh jisim tidak dipengaruhi oleh daya tarikan graviti. Apakah itu inersia? Inersia ialah sifat semula jadi sesuatu objek yang cenderung menentang sebarang perubahan keadaan asal objek dalam keadaan pegun atau sedang bergerak. Dalam arti kata yang lain, inersia ialah keupayaan ataupun kecenderungan sesuatu objek untuk mengekalkan kedudukan asalnya, sama ada dalam keadaan pegun ataupun bergerak. Okey, mari kita lihat inersia pada objek, okey, di mana keadaan asal objek itu adalah keadaan yang pegun. Pegun maksud di sini tidak bergerak. Okey, dalam situasi ini adalah duit shilling yang dalam keadaan pegun. Okey, jadi apabila cardboard disentap dengan laju, duit shilling akan terjatuh ke dalam gelas. Okey, inersia duit shilling itu mengekalkan keadaan asal duit shilling, iaitu keadaan pegun. Duit shilling itu tidak bergerak bersama cardboard, sebaliknya jatuh ke dalam gelas akibat daya graviti. Jadi dalam situasi ini, duit shilling dalam keadaan yang pegun dan walaupun cardboard ini ditarik, duit shilling ini memandangkan ada inersia yang mengekalkan keadaan asal duit shilling itu, maka duit shilling itu tidak bergerak bersama dengan cardboard. Tetapi duit shilling tersebut jatuh ke dalam air. Seterusnya kita lihat pula keadaan asal objek yang bergerak. Di mana gambar raja ini menunjukkan seorang penumpang kereta api yang berdiri. Yang berdiri di mana kereta api tersebut dalam keadaan yang bergerak. Jadi apabila kereta api bergerak, penumpang di dalam kereta api itu juga bergerak bersama-sama. Namun apabila kereta api itu diberhentikan secara tiba-tiba, tiba-tiba badan penumpang kekal bergerak ke hadapan. Ini menunjukkan bahawa inersia penumpang itu mengekalkan keadaan asal penumpang itu, iaitu keadaan bergerak. Maka penumpang itu meneruskan gerakannya ke hadapan. Jadi walaupun kereta api itu tiba-tiba berhenti,
disebabkan oleh inersia penumpang ini tetap akan bergerak. Oke. Konsep inersia dapat dijelaskan mengikut hukum gerakan Newton pertama, di mana hukum ini menyatakan bahawa sesuatu objek akan kekal dalam keadaan asalnya, iaitu sama ada pegun ataupun sedang bergerak dengan laju malar, iaitu dalam garis lurus, jika tiada daya luar yang bertindak terhadapnya. Jadi syarat untuk inersia, mengikut hukum gerakan Newton pertama ini, tiada daya luar yang bertindak terhadapnya. Pada awal slide tadi, cikgu telah jelaskan apakah itu jisim dan juga inersia. Sekarang kita lihatlah apakah hubungan antara jisim dengan inersia. Semakin besar jisim sesuatu objek, semakin besar inersia objek tersebut. Hubungan ini dapat dijelaskan pada gambar rajah ini. Jika kita lihat baldi yang pertama ini kosong, tidak mengandungi pasir. Jadi jisimnya lebih kecil. Manakala untuk gambar yang kedua ini, baldi ini mengandungi pasir, maka jisimnya lebih besar. Jadi dalam situasi ini, baldi yang mengandungi pasir ini mempunyai inersia yang lebih besar kerana jisimnya lebih besar daripada baldi yang kosong ini, yang mempunyai jisim yang kecil. Hubungan antara jisim dan juga inersia juga dapat dijelaskan melalui situasi yang ditunjukkan pada gambar rajah ini. Jika lihat pada gambar rajah yang pertama, jisim troli yang kosong adalah lebih kecil, maka inersianya juga lebih kecil. Hal ini menjadikan troli itu mudah digerakkan dari keadaan asalnya. Kemudian bagi situasi yang kedua pula, troli mengandungi banyak barang. Dipenuhi dengan banyak barang. Jadi jisim troli yang dipenuhi dengan barang adalah lebih besar. Oleh itu, inersianya adalah lebih besar. Troli itu lebih susah untuk digerakkan dari keadaan asalnya. Jadi cikgu ulang sekali lagi, semakin besar jisim sesuatu objek, semakin besar inersia objek tersebut. Hubungan antara jisim dengan inersia dapat dikaji menggunakan neraca inersia. Di mana neraca ini telah dicipta oleh pihak NASA untuk menentukan jisim objek di stesen angkasa lepas. Apakah kesan inersia dalam kehidupan harian kita? Jadi cikgu akan bagi beberapa contoh kesan. Jika kita lihat yang pertama ini adalah cara bagaimana mengetatkan kepala tukul yang longgar. Kepala tukul yang longgar boleh diketatkan dengan menghentakkan bahagian pemegang tukul pada permukaan keras. Hentakan yang laju ini menyebabkan kepala tukul bergerak ke bawah disebabkan oleh inersia. Kesan yang seterusnya adalah apabila payung yang basah dikeringkan dengan memutarkan payung itu dengan laju. Disebabkan oleh inersia, titisan hujan akan terus bergerak walaupun payung sudah berhenti berputar.
maka titisan hujan akan jatuh daripada payung tersebut. Ini adalah inersia bagi keadaan asal objeknya adalah bergerak. Inersia juga memberi kesan buruk kepada manusia dalam kehidupan harian, di mana ia boleh menyebabkan kecederaan kepada pemandu kereta. Oleh itu, kereta dilengkapi dengan beg udara, penyandar kepala, dan tali pinggang keselamatan untuk mengurangkan kesan inersia. Seterusnya adalah situasi kapal terbang yang mendarat. Kapal terbang mempunyai jisim yang besar. Jadi semasa mendarat, kapal terbang yang berjisim besar tidak dapat berhenti dalam jarak yang pendek disebabkan oleh inersia. Oleh itu, landasan yang sangat panjang diperlukan untuk memastikan kapal terbang dapat mendarat dengan selamat.